Bulletin 1.35 November, anda bersama saya Fatin Hamimah Yusof. Tajuk utama hari ini, bekas Ketua Menteri Sabah berdepan 35 pertuduhan rasuah. Juga amaran kuning kepada Kelantan dan Terengganu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jabatan Meteorologi melanjutkan notis amaran cuaca waspada peringkat kuning bagi Kelantan dan Terengganu sehingga Rabu ini. Amaran itu berikutan jangkaan hujan lebat dan angin kencang susulan luruan angin timur laut dari Lautan Pasifik Barat masih konsisten dan tertumpu di negeri-negeri pantai timur. Ketua Pengarahnya Alwi Bahari dalam satu kenyataan memaklumkan angin kencang dengan kelajuan 40 hingga 50 km sejam dijangka berlaku dalam tempoh berkenaan. Manakala ombak di perairan pantai timur Semenanjung dijangka mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter. Selain itu, kawasan pantai di Kelantan dan Terengganu juga terdedah kepada kejadian kenaikan paras laut. Sehubungan itu, semua pusat operasi dan kawalan bencana peringkat pusat seperti Polis, Angkatan Pertahanan Awam, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah dan Negeri diingatkan bersiap siaga menghadapi pelbagai bencana yang dijangka. Orang ramai juga dinasihatkan agar lebih berwaspada dan bersiap siaga dalam menghadapi musim tengkujuh ini serta sentiasa peka dengan amaran hujan lebat yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi. Seorang pemilik syarikat pembekal perkakasan dihadapkan ke Mahkamah Session Johor Bahru atas dakwaan memberi rasuah kepada seorang pegawai penguatkuasa Majlis Perbandaran Keluang. Tertuduh mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan. Goh Lian Chuan, 58 tahun, didakwa memberi suapan wang tunai RM1,000 kepada pegawai penguatkuasa pada 4 Oktober tahun lalu. Perbuatan dilakukan di Pejabat Jabatan Penguatkuasaan dan Keselamatan MPK. Suapan itu sebagai dorongan supaya membatalkan 2 kompaun iaitu ingkar notis henti perniagaan dan meletakkan barang di bahu jalan yang dikenakan ke atas tertuduh. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 17 Kurun B Akta SPRM 2009. Sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM18,000 dengan seorang penjamin. Hakim Jalani Abdul Rahman menetapkan 26 November untuk pengurusan kes. Di Kompleks Mahkamah Jalan Duta, bekas Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Aman dijangka berdepan 35 pertuduhan rasuah di Mahkamah Session kira-kira jam 2 petang ini dan difahamkan pertuduhan membabitkan beberapa kes konsesi pembalakan di Sabah. SPRM dalam kenyataan menjelaskan Tan Sri Musa ditahan jam 10.05 pagi tadi selepas pihaknya mendapat kebenaran mendakwa daripada pejabat Peguam Negara hari ini. Untuk maklumat terkini, kita terus saja bersama wartawan Nurul Amalina Zainuddin. Amin, silakan. Ya, Fatin, SPRM hari ini telah pun menahan bekas Ketua Menteri Tan Sri Musa Aman berhubung siasatan kes rasuah. Dan setelah SPRM mendapat izin daripada Pejabat Peguam Negara, hari ini Tan Sri Musa Aman akan dibawa ke Mahkamah Session Kuala Lumpur pada petang ini untuk pendakwaan. Dan Tan Sri Musa Aman dijangka akan berdepan dengan sekurang-kurangnya 35 pertuduhan. Dan kesemua pertuduhan ini difahamkan membabitkan beberapa kes yang berkaitan dengan konsesi pembalakan di Sabah. Bagaimanapun pada ketika ini kami masih belum dimaklumkan berapakah nilai yang terlibat, namun kami difahamkan oleh sumber-sumber SPRM jumlah yang terlibat membabitkan satu nilai yang besar. Dan adun Sungai Sibuga itu dijadualkan akan berdepan dengan pertuduhan yang akan dibuat di Mahkamah Session 8 pada jam 2
2 petang sebentar saja lagi di hadapan Hakim Rozina Ayub. Dan kalau dapat saya kongsikan sekitar jam 1.27 minit tengah hari tadi, baru saja sebentar tadi Tan Sri Musa Aman telah pun tiba di perkarangan mahkamah ini dengan menaiki sebuah kenderaan dan diiringi dengan pegawai-pegawai serta barisan peguamnya. Dan saya kira kes ini mendapat liputan daripada segenap lapisan media konvensional, baik konvensional mahupun alternatif, kerana Tan Sri Musa Aman pernah menjadi pemimpin nombor 1 di Sabah dan antara individu penting di negeri Bawah Bayu itu sebelum ini. Dan kalau dapat saya kongsikan juga terdahulu pada jam 8.30 pagi tadi di Ibu Pejabat SPRM, Tan Sri Musa Aman telah pun dipanggil untuk memberi keterangan sebelum ditahan sekitar jam 10 pagi tadi di lokasi yang sama. Jadi pada hari ini Tan Sri Musa Aman akan menghadapi beberapa pertuduhan di bawah Akta Pencegahan Rasuah 1997. Jadi saya kira Fatin, setakat itu yang dapat saya kongsikan buat ketika ini, dan sebarang perkembangan akan saya maklumkan dari semasa ke semasa. Kembali bergabung bersama Fatin di Sri Pentas. Terima kasih Amy untuk laporan itu. Kita terus ke laporan selanjutnya. Kaedah paling sesuai sedang diteliti untuk mengenal pasti pemilik sah pemegang akaun media sosial di negara ini. Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Dio berkata, mekanisme itu penting bagi memastikan akaun media sosial milik kementerian dan agensi-agensi kerajaan adalah sah serta tidak disalahgunakan. Jelasnya langkah berkenaan turut dibuat setelah mengambil kira sikap rakyat yang sering kali melawati akaun-akaun media sosial rasmi sesebuah kementerian maupun agensi kerajaan yang dibimbangi akan mengelirukan mereka dengan media sosial atau laman media palsu yang sengaja bertujuan untuk mengelirukan pengguna. Justru kata Gobind, kerajaan perlu ada mekanisme yang akan dibuat pihaknya bagi mengesahkan pemilik akaun agar rakyat tahu laman sebenar untuk memperoleh maklumat rasmi kerajaan. Mengulas lanjut, beliau menegaskan perkara berkenaan telah menjadi antara perhatian kerajaan dan pihaknya telah mengenal pasti 2 kategori akaun tidak sah di media sosial yang perlu diambil perhatian. Pertama adalah menerusi handle name atau nama pemilik akaun, dan kedua adalah penggunaan nama anonymous. Mengakui hal itu bukanlah sesuatu yang mudah memandangkan penggunaan media sosial amat luas. Gobind menegaskan pihak kementerian akan membuat satu keputusan berkenaan perkara itu dalam masa terdekat. Kerajaan Singapura sedia mempertimbangkan untuk mengurangkan atau mengecualikan bayaran tol ke atas penunggang motosikal yang melalui link kedua untuk ke negara itu. Memetik jurucakap Kementerian Pengangkutan Republik itu, The Straits Times Singapura melaporkan kementerian berkenaan sedia maklum untuk langkah Malaysia untuk menamatkan tol motosikal di link kedua mulai 1 Januari tahun depan. Justru dengan keputusan Malaysia itu, Singapura akan menyesuaikan kadar tol yang dikaji semula oleh Malaysia sekaligus mencerminkan ciri perkongsian kedua-dua negara berhubung link kedua. Ketika Belanjawan 2019 dibentangkan di Dewan Rakyat Jumaat lepas, Menteri Kewangan Lim Guan Eng mengumumkan bahawa tol untuk motosikal di link kedua Johor akan dimansuhkan mulai 1 Januari 2019. Pengarah Jabatan Imigresen Johor, Datuk Rohaizi Bahari berkata, purata 40,000 penumpang motosikal mengguna link kedua setiap hari. Ketika ini mereka perlu membayar tol RM1.10 di laluan link kedua Malaysia dan 40 sen Singapura bersamaan RM1.20 untuk link kedua Singapura di pos pemeriksaan di Tunas. Pemilihan jawatankuasa pusat MCA, satu-satunya wakil MCA dalam Parlimen, Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong, dipilih menerajui kepimpinan parti itu bagi penggal 2018-2021 selepas berjaya mengetepikan 2 pencabar lain. Ahli Parlimen Air Hitam itu memperolehi 447 undi mengalahkan pesaingnya Ketua MCA bahagian Keluang Gan Peng Siu yang meraih 182 undi. Manakala seorang lagi pencabarnya, Ketua Pemuda MCA bahagian Bruas Ngo Tek Hiong tidak mendapat sebarang undian. Overwhelming response and support from the divisional delegates. Ini satu endorsement kepada kita, suntikan semangat kepada pasukan baru MCA, dan saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih pada pucuk pimpinan yang lalu yang diterajui oleh Datuk Seri Leong Tiong Lai
yang telah memimpin parti ini lebih daripada 4 tahun dan hampir 5 tahun. Dan beliau telah menunjukkan prestasi yang baik dan memastikan perpaduan parti ini sentiasa dalam keadaan yang terbaik. Selepas satu pemilihan, kita sepatutnya close rank dan kita sepatutnya menunjukkan kematangan kita berpolitik dan kita meletakkan kepentingan parti melebihi segala-galanya. Sementara itu, jawatan timbalan Presiden dimenangi oleh pengerusi MCA Perak, Datuk Dr. Mah Hang Sun, yang mengalahkan pengerusi MCA Johor, Datuk T. Siu Kiong. Selain dua jawatan tertinggi itu, jawatan naib Presiden pula disandang oleh Lim Ban Hong, Tan Tuek Cheng, T. Lian Ke dan Yew Tiong Luk. Peratusan pengundian mencatatkan 66.27% dari 32,397 pengundi dari 188 bahagian keluar mengundi semalam di 160 pusat mengundi seluruh negara. Pertemuan mereka yang berjasa. Bertemu kembali esok perayaan Deepavali. Pastinya orang ramai khususnya masyarakat India mengambil kesempatan membeli belah pada saat-saat akhir. Dan setiap tahun Little India di Brickfield, ibu negara menjadi lokasi tumpuan untuk pengunjung mendapatkan tawaran harga runtuh. Butirannya kita bersama Wan Zairul Azri, Wan Muhammad Sudin. Wan Zairul, apakah kemeriahan yang boleh dikongsikan? Ya Fatin, meskipun dalam keadaan cuaca hujan tetapi di Little India Brickfields Kuala Lumpur ini tetap ramai dengan pengunjung yang berpusu-pusu datang membanjiri sekitar kawasan ini sejak jam 10 pagi tadi, iaitu waktu operasi ianya dibuka. Dan boleh saya kongsikan dengan muzik bercirikan Tamil dan India membangkitkan mood atau semangat sempena perayaan Deepavali yang bakal disambut esok. Dan sebut saja Little India di Brickfields ini, pelbagai barangan dijual, antaranya sari pakaian, iaitu barangan perumahan, perhiasan rumah, aksesori dan pelbagai makanan juadah India yang dijual di sekitar Little India Brickfields ini. Dan apa yang boleh saya kongsikan, ada juga warga kota yang sanggup mengambil cuti bagi sama-sama melakukan persiapan sempena menjelangnya Deepavali keesokan hari. Dan sekarang ini saya berada di kedai aksesori yang penuh dengan pengunjung. Bukan sahaja pengunjung yang menganut agama Hindu, tetapi juga orang Melayu, orang Cina, warga asing juga sama-sama memeriahkan sambutan Deepavali dengan perayaan atau pembelian di Little India ini. Dan bersama saya ketika ini adalah Puan Arasi. Baiklah Puan, terima kasih. Selamat Hari Deepavali. Baiklah Puan, bagaimana dengan sambutan pengunjung pada hari ini? Dah mula ramai dah. Dari semalam pukul 12.30 pagi sampai sekarang ramai penghuni. Pengunjung, minta maaf, pengunjung. Ya, baiklah Puan, kalau kita lihat apa pilihan pengguna pada kali ini, adakah sari yang moden atau makanan, bagaimana yang menjadi pilihan mereka? Paling dia pilih makanan lah, muruku dia paling minat, nehu rendai, makanan tradisional lah dia paling minat. Lagi satu sari bercorak jimiki kamal. Dia paling berwarna-warni, dia ramai peminat, ramai pengunjung lah pilih itu juga. Baiklah Pak, kalau kita lihat kali ini perbelanjaan pengunjung atau pengguna semakin berkurangan atau mereka secara berhemah untuk membeli barangan. Jadi pendapat Puan bagaimana? Pendapat saya, tapi sekarang rakyat banyak jimat cermat lah pilih. Dia pilih 2-3 kali baru dia ambil, dia minta kurang. Lagi satu berjimat cermat lah dia orang pilih barang-barang. Baiklah Puan, Deepavali Varnakal. Deepavali Vartukal. Happy Deepavali. Baiklah, itulah perkataan yang saya belajar Deepavali Vartukal pada hari ini. Itu sahaja yang boleh saya bawakan buat waktu ini. Selamat Hari Deepavali. Kita kembali bersama Fatin di Sri Pentas. Terima kasih Wan Zairul langsung dari Little India. Kita ke laporan seterusnya. Ini pula pertemuan mereka yang berjasa dan mahu ikatan itu diwarisi. Pertubuhan Ikatan Ukhuwah Anak-anak Polis Ulu Kinta atau PUPOK mahu pertambahan ahli sekurang-kurangnya 1,000 orang menjelang Tahun Harapan sejak mendaftar bulan Mac lalu dengan hanya 420 ahli kini di seluruh negara.
Menurut pengerusi Pupuk Syabuddin Harun, tujuan pertubuhan ini diwujudkan adalah untuk mengeratkan silaturahim di kalangan anak-anak pasukan Polis Sultan PPH. Selain itu, ia juga diharapkan dapat mengekalkan nostalgia yang seharusnya dikenang oleh setiap anak-anak PPH yang pernah tinggal di kamp Ulu Kinta, Perak. Katanya PPH yang ditubuhkan pada 1968 kini telah ditukar menjadi Polis Gerakan Am PGA. Ujarnya lagi, kebanyakan anak-anak PPH ini dibesarkan dan dilahirkan di kamp tersebut, menjadikan hubungan di antara mereka begitu akrab. Anak-anak polis pasukan pelihutan ini dibesarkan dan ada yang dilahirkan di sini dapat merasai bagaimana bapa mereka yang terdahulu masa era komunis. Di situlah yang bermulanya kita lihat pelbagai pengalaman dan kemesraan waktu itu tidak seperti apa yang kita dapat. Tambahnya lagi, dengan kewujudan pertubuhan ini diharapkan ukhuwah yang terjalin sesama mereka ketika tinggal di kamp tersebut dapat dihidupkan kembali dan dikekalkan. Kata Syabuddin, selain majlis perjumpaan semula, pihaknya turut menjalankan pelbagai lagi aktiviti lain sepanjang tahun seperti korban perdana dan juga majlis iftar setiap kali bulan Ramadan. Beliau ditemui di majlis perjumpaan semula Pupuk 2018 yang diadakan di kamp Polis Gerakan Am Hulu Kinta. Ini merupakan kali ketiga majlis seumpama itu diadakan selepas tahun 2017 dan juga 2009 yang lalu. Kelaporan Detik Niaga, Bank Dunia menyambut baik pembentangan Belanjawan 2019 yang disusun selaras dengan Hala Tuju Dasar Kerajaan Baru. Pengurus Bank Dunia Malaysia Dr. Firas Raad berkata, belanjawan kali ini banyak memperlihatkan aspek berbeza terutama dalam jangka masa serdahana. Dalam satu kenyataan, antara komitmen serius kerajaan ialah mengenai dasar cukai. Pihaknya menjangkakan beberapa percukaian seperti cukai tembakau, minuman keras dan cukai gula yang baru akan membawa kepada perkembangan yang lebih positif. Ini satu perkembangan baik kerana negara ini berhadapan dengan kadar penuaan penduduk yang meningkat. Pastinya segala macam penyakit kronik dan keadaan ini akan menjadi lebih kritikal. Jadi kerajaan perlu melakukan banyak langkah baik menangani cabaran ini. Bagaimanapun mungkin terdapat kesan jangka pendek pada pihak berkepentingan yang berkaitan dengan industri minuman. Aspek lain dalam Belanjawan 2019 yang amat positif ialah komitmen kepada pendidikan sejajar kepentingan untuk menjadi negara yang berpendapatan tinggi, iaitu pelaburan untuk golongan kanak-kanak dapat belajar dengan lebih baik terutama dalam matematik dan sains. Dan mengenai cadangan sektor hartanah dalam Belanjawan 2019, Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Malaysia, REHDA, menyambut baik usaha kerajaan. Antaranya kempen pemilikan rumah kebangsaan yang merupakan langkah positif bagi menguruskan isu hartanah kediaman tidak terjual. Dalam satu kenyataan, Presidennya Dato' Insinyur Soam Heng Chun berkata, salah satu cadangan pengecualian duty stamp bagi surat cara pindah milik bagi pembelian rumah pertama berharga antara RM300,000 sehingga RM1 juta adalah langkah tepat bagi menggalakkan lagi ramai memiliki hartanah sendiri. Usaha kerajaan melanjutkan tempoh pembiayaan perumahan di bawah Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam kepada 35 tahun daripada 30 tahun untuk pembiayaan pertama dan kedua kepada 30 tahun berbanding 25 tahun. Dapat meringankan beban tekanan keuangan untuk meminjam yang menggalas pembayaran pinjaman bulanan yang tinggi.